Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar topik tingkatan 5 iaitu pelaburan langsung asing. Ianya di bawah subtopik 2.1.4 iaitu menilai kesan pelaburan langsung asing ke atas ekonomi negara. Pelaburan langsung asing ialah pelaburan yang dibuat oleh firma atau individu dari luar negara untuk memulakan operasi perniagaan atau membeli aset perniagaan di Malaysia. Pelaburan langsung asing berlaku kerana sebahagian besar syarikat multinasional memindahkan operasi ke negara membangun kerana peningkatan persaingan dan kos di negara maju. Apa tujuan memindahkan operasi? Tujuannya ialah untuk memperoleh faktor pengeluaran pada harga yang lebih murah. Perkembangan globalisasi dan kedatangan syarikat multinasional dilihat sebagai peluang untuk memajukan Malaysia. Malaysia yang memperkenalkan dasar mesra pelaburan seperti pengecualian cukai, kredit pelaburan dan pelepasan cukai berjaya menarik banyak pelaburan langsung asing ke Malaysia. Terdapat 4 cara untuk melakukan pelaburan langsung asing iaitu membina kemudahan pengeluaran di negara lain, usaha sama dengan syarikat tempatan, pengambil alihan syarikat asing dan membuka subsidiari atau cawangan. Kita lihat kesan positif pelaburan langsung asing. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pindahan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran modal insan. Dan yang keempat, meningkatkan modal pelaburan. Kesan positif yang pertama ialah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merujuk kepada peningkatan keupayaan pengeluaran barang dan perkhidmatan oleh sesebuah negara dalam tempoh masa tertentu. Kemasukan pelaburan langsung asing akan melibatkan penggunaan teknologi canggih. Apabila teknologi canggih digunakan, maka produktiviti pekerja akan meningkat. Kesan positif yang kedua ialah pindahan teknologi. Teknologi merujuk kepada kaedah yang digunakan dalam proses pengeluaran. Kemasukan jentera, kaedah pengeluaran, kemahiran dan tata cara baharu akan menyebabkan pengeluaran dan produktiviti pekerja meningkat. Pengeluar bahan mentah tempatan diberi bimbingan untuk meningkatkan mutu bahan mentah dan komponen bagi meningkatkan daya saing dan imej barang. Seterusnya, meningkatkan kemahiran modal insan. Pekerja yang berkualiti dan berkemahiran tinggi diperlukan untuk menuju ke arah negara berpendapatan tinggi. Firma asing yang melabur menyediakan pelbagai program latihan kepada pekerja. Oleh itu, produktiviti dan keupayaan pekerja meningkat. Kesan positif yang terakhir ialah meningkatkan modal pelaburan. Pelaburan langsung asing membawa lebih banyak modal ke dalam negara. Pemilikan ekwiti asing membantu firma tempatan yang menghadapi masalah pembiayaan modal. Setelah mendapat modal, syarikat tempatan menggunakan kaedah pengeluaran yang lebih baik dan meningkatkan keupayaan pengeluaran. Daya saingan firma tempatan dapat ditingkatkan. Seterusnya, kita lihat pula kesan negatif pelaburan langsung asing. Terdapat 3 kesan negatif akibat dari pelaburan langsung asing. Yang pertama ialah kemusnahan alam sekitar, yang kedua aliran untung ke luar negara dan yang ketiga ketidakseimbangan pendapatan. Kesan negatif yang pertama ialah ketidakseimbangan pendapatan. Firma asing yang melabur di sesebuah negara menawarkan upah dan insentif yang lebih baik berbanding firma tempatan. Syarikat multinasional memberi kesan buruk kepada peniaga kecil.
syarikat-syarikat gergasi akan menguasai sektor-sektor yang membawa keuntungan yang tinggi. Oleh itu, firma tempatan sukar meneruskan operasi perniagaan dan menjejaskan pendapatan peniaga tempatan. Kesan negatif yang kedua ialah kemusnahan alam sekitar. Sebahagian besar firma asing yang melabur di Malaysia ingin mengeksploitasi sumber alam yang ada. Penerokaan dan pengeluaran sumber alam yang tidak dikawal akan membawa kepada kemusnahan alam sekitar. Pelbagai kesan buruk berlaku seperti hakisan tanah, banjir kilat dan isu pencemaran yang lain. Kesan negatif yang terakhir ialah aliran untung ke luar negara. Firma yang melabur di sesebuah negara berhak untuk membawa pulang keuntungan yang diperolehi ke negara asal. Aliran keluar negara yang berlebihan dan berterusan akan membawa kesan kepada kadar pertukaran asing sesebuah negara. Keuntungan pelaburan yang dikeluarkan akan memberi kesan negatif kepada imbangan pembayaran di sesebuah negara. Kita lihat satu soalan berkaitan pelaburan langsung asing. Soalannya ialah, kemasukan teknologi moden oleh firma asing memberi manfaat kepada syarikat tempatan dan pekerja syarikat tempatan. Jelaskan manfaat yang diterima oleh pihak berkenaan. Kita lihat dulu yang pertama, iaitu tentang syarikat tempatan. Mendapat bimbingan dan latihan daripada syarikat multinasional, berusaha meningkatkan mutu bahan mentah dan komponen yang dikeluarkan, dan daya saing syarikat tempatan meningkat. Untuk pekerja syarikat tempatan pula, mengurangkan kesilapan manusia, meningkatkan produktiviti pekerja dan meningkatkan kemahiran pekerja mengendalikan peralatan. Seterusnya kita lihat contoh soalan objektif. Soalannya ialah, antara yang berikut, manakah kesan positif daripada pelaburan langsung asing? Yang pertama, meningkatkan externality negatif, salah. Yang kedua, meningkatkan debit dalam imbangan pendapatan, juga salah. Jadi jawapannya ialah D, iaitu 3 dan 4. Meningkatkan stok modal dalam negara dan meningkatkan keluaran dalam negara kasar. Soalan yang kedua, apakah faktor yang menggalakkan pelancong asing datang ke Malaysia? B. Kos pengangkutan udara yang mahal, salah. C. Pengurangan pemberian visa kepada pelajar asing, salah. D. Peningkatan nilai ringgit Malaysia berbanding dengan mata wang asing, salah. Jadi jawapannya ialah A, iaitu perkembangan teknologi maklumat dan perhubungan. Soalan objektif yang terakhir, penyataan manakah yang menerangkan kesan negatif pelaburan langsung asing? Yang pertama, merapatkan jurang perbezaan pendapatan, salah. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara, juga salah. Jadi jawapannya ialah C, iaitu 2 dan 3. Mewujudkan persaingan yang tidak adil kepada firma tempatan dan mengeksploitasi sumber alam yang berlebihan. Soalan seterusnya, nyatakan sama ada penyataan berikut betul atau salah berkaitan kesan positif pelaburan langsung asing. Yang pertama, pemindahan teknologi pembuatan kenderaan menyebabkan syarikat tersebut dapat meningkatkan produktiviti pekerja. Betul. B. Kemasukan tata cara baharu dalam sesebuah firma menyebabkan firma berkenaan mengalami kerugian. Salah. C. Syarikat tempatan akan mengenakan syarat yang ketat terhadap syarikat multinasional supaya tidak ditindas. Salah. Soalan D. Pertumbuhan aktiviti pengeluaran sangat bergantung kepada jumlah modal yang dimiliki oleh pengeluar. Betul. E. Program latihan yang disediakan berjaya meningkatkan kemahiran dan produktiviti pekerja. Betul. Dan yang terakhir ialah peningkatan modal menyebabkan produktiviti firma berkurang. Salah. Sekian sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jumpa lagi di dalam video seterusnya. Assalamualaikum.